Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Nama aku Wan. Terima kasih ke hampa sebab hampa dah subscribe channel aku, dan terima kasih sangat-sangat ke hampa sebab hampa terus support aku. Kepada baru jumpa channel aku ataupun terjumpa video aku kat mana-mana lah, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loceng untuk terus dapat notifikasi video-video baru aku. Kalau hampa nak faham apa yang aku cerita, hampa tengoklah video aku sampai habis. Macam biasa, sebelum kita mulakan cerita, kita layan intro dulu. Okey, video kali ni aku nak sambung lagi cerita di Kampung Abah, bahagian keempat. Okey, tanpa berlengah masa, kita teruskan bercerita. Kalau hampa dah ingat, dekat video sebelum ni aku ada ceritakan apa yang terjadi dekat sana. Salah satu diganggu dengan serigala jadian tu lah. Alhamdulillah, serigala jadian tu pun dah tumpas ditembak dengan mergas tua, ataupun orang panggil apa? Perhililitan hutan Okey, selang 2 bulan setelah kejadian tu, satu petang tu Abah duduklah di depan kedai Abah kerja tu lah, di kedai Angka Mangku lah. Tengah Abah duduk kat depan tu sambil isap rokok daun tu, mailah Angka Mangku keluar. Bila Abah nampak je Angka Mangku keluar, Abah pun tanyalah dekat Angka Mangku kan, siapa? Ada apa? Nak hantar perabot ke apa? Abah tanya dekat Angka Mangku lah. Lepas tu Angka Mangku pun cakap lah, tak ada aku nak main duduk sebelah hang lah, ambil angin sikit. Bila Angka Mangku duduk je sebelah Abah, Angka Mangku pun cakap kat Abah, weh, 2-3 hari ni hang tak dengar ke apa-apa cerita? Lepas tu Abah pun kalih kat Angka Mangku, cerita apa? Aku tak dengar cerita apa pun. Lepas tu Angka Mangku pun cakap, kemarin mak aku abang kata yang kampung kita kena serang dengan orang minyak. Bila Abah terdengar je yang Angka Mangku kata kampung diserang dengan orang minyak, Abah pun tak cakap apalah, cuma angguk-angguk je lah kan. Nak disingkatkan cerita, Abah pun habis waktu belajar, jadi Abah pun balik lah. Tengah Abah tu mengayuh basikal tu, yalah Abah naik basikal sebab dekat je dengan rumah, di hujung kampung tu je kedai Angka Mangku tu. Jadi tak gaduh lah nak membazir minyak mutu apa kan. Tengah Abah tu mengayuh basikal tu, mengayuh turunlah bukit. Turun bukit tu, sedar duk lajak basikal tu, Abah ternampak satu lintasan. Dan tu dah pukul 9 lebih malam. Kalau Pekan Mahang ni pukul 9, pukul 10 tu memang dah sunyi lah. Kalau ada kedai yang buka pun paling-paling kedai runcit dekat ujung bawah tu, dekat tempat U-turn bas tu. Lepas tu dengan kedai mamak atas. Itu dah yang paling lewat lah yang aku nampak tutup kat situ. Jadi bila Abah ternampak je lintasan tu, Abah pun break mengejut kan. Break sampai menyakang dan tayar lah, aku cakap. Bila Abah dah break je, Abah berhenti pun tengok nak carilah apa benda yang lintas kan. Bila Abah tengok tak ada apa, Abah pun start mengayuh balik. Ngayuhlah basikal tu, ngayuh sampai ke bawah. Abah pun berhentilah di kedai runcit Cina bawah tu, nak belilah barang-barang runcit sikit dengan rokok Abah lah. Jadi bila Abah dah siap je beli barang-barang runcit dengan barang keperluan Abah pun tak beli banyak sangat lah. Abah cuma beli sayang itu, lepas tu dengan barang basah lah. Nak beli beras pun tak boleh sebab Abah naik basikal. Nak mengayuh tu, nak pacak naik bukit pula pakai tak naik lah. Okey, bila Abah sampai je di depan rumah, sebelum turun masuk rumah lah, Abah ada dekat jalan tar lah, jalan tar kampung tu. Dekat jalan tar tu, nak turun ke rumah aku, dia macam slope sikit macam bukit lah, membukit ke bawah sebab rumah tu di bawah bukit. Jadi Abah pun turunlah basikal, sebab kalau naik basikal nak turun bukit tu sampai depan rumah, aku rasa lajak masuk hutan kopi tu lah. Okey, sebelum nak turun rumah aku tu, sebelah kanan ada satu pokok rambutan tua lah. Aku rasa dalam 3 pemeluk setengah. Pokok rambutan tu memang dah besar dan tua. Lagi pula dekat atas tu ada sarang bewok. Aku pun tak tahu macam mana bewok boleh buat sarang atas pokok tu. Lepas tu adalah macam pokok, orang panggil apa, pokok tanduk rusa ke apa kat atas tu, berlambak-lambak. Kalau lah ni siapa jumpa tu habis lepas tembas buat jual. Okey, bila Abah lalu je sebelah pokok rambutan tu, Abah terperasan
sebelah pokok rambutan tu ada bayangan. Awal tu Abah ingat bayangan tu adalah biawak. Bila Abah dah fikir tu biawak tak apalah, jadi Abah tolaklah basikal lagi sambil-sambil duk main break lah, takut terlajak memang masuk hutan tu juga siap. Bila Abah duduk tengah layan main break tu, tekan sambil slow-slow lah, sebab dekat depan tu ada dengan sayung yang Abah beli tadi. Lepas tu dengan barang-barang basah yang Abah beli tadi kan, ada dalam raga tu. Jadi semasa Abah duduk lock lagi tu, Abah terdengar bunyi srek, srek. Bila Abah terdengar je, Abah tekan brek, Abah tengok kanan, tengok kiri. Sebelah kiri pula Dusun Durian. Kalau hampa ingat video sebelum ni, aku ada cerita kes pukau di Dusun Durian. Dusun tu lah berdepannya rumah aku, tak jauh, semua memang tak jauh. Sebelah Dusun Durian tu pula tanah Abah yang jual dulu. Jadi bila Abah tengok tak ada apa, Abah pun lepas brek, laju tolaklah basikal laju-laju sampai ke bawah, sebab Abah dah tak sedar hati time tu. Okey, bila dah sampai di depan rumah, Abah pun bagi salam lah. Jadi mak pun turun. Abah tunggu di depan tangga, sambil-sambil tu buka kasut lah. Bila dah siap buka kasut apa, Abah cuci kaki. Di depan rumah tu, Abah ada letak satu tempayan. Di dalam tu ada ayang lah untuk cuci kaki. Kebiasaan rumah kampung ni, mereka akan letak satu tempayan ataupun satu tong ayang macam timba ke apa di tepi tangga ataupun di tepi pintu rumah untuk cuci kaki. Kalau lah ni hampa pilah di mana-mana pun, aku rasa benda tu dah tak ada lagi lah. Adat rasa macam tu dah tak ada orang guna. Sebab biasalah lah ni dah semakin moden. Jadi adat rasam kita dah semakin lupa. Okey, bila Abah dah siap basuh kaki apa, Abah pun ambil lah barang-barang dalam raga tu, nak huluk dekat mak. Mak duduk atas beranda pertama lah. Okey, bila dah siap huluk dekat mak pun terpandang dekat belakang Abah. Bila mak terpandang je dekat belakang Abah, mak ternampak satu bayangan hitam legap. Di mana dekat slope yang Abah turun tadi tu, itu jalan utama lah nak naik turun ke rumah. Mak ternampak sebelah pokok rambutan tua tu ada bayangan orang, bukan biawak. Jadi bila mak ternampak je bayangan tu, mak pun cakap dekat Abah, "Abang, tu ada orang dekat situ." Abah tak dengar macam tu, Abah pun pusing tengok di belakang. Memang sungguh bayangan orang warna hitam legap. Abah pun pusing pergi dekat tong spana Abah. Abah pusing, Abah buka tong tu, Abah ambil emma baling. Baling kena Syekh. Kena bunyi gedebuk. Benda tu tak tahu jadi apa, dia lari masuk ke Dusun Durian. Bunyi bro sampai ke dalam. Jadi bila Abah ternampak je lembaga tu lari je masuk lautan, masuk ke dalam Dusun Durian tu, Abah pun minta dekat mak torchlight. Lepas tu mak pun masuk ke dalam ambil torchlight lah. Bila mak dah keluar balik bawa torchlight bagi dekat Abah pun ambil torchlight, pergilah dekat pokok rambutan tadi, pokok rambutan yang 3 pemeluk aku cakap tadi tu. Okey, bila Abah dah sampai dekat pokok rambutan tu, Abah carilah hammer tadi. Bertun gamer aku tak tahulah, bahasa aku panggil bertun lah. Abah pun suluh, ternampaklah hammer kat situ. Abah pun ambil hammer tu, Abah tengoklah dekat kepala hammer tu. Kalau hammer kan dia ada macam cakok tu sikit kat belakang tu kan, untuk congkek paku bengkok. Okey, Abah ternampak dekat bucu tu ada macam percikan darah kat situ kan. Jadi Abah bajet, ini bukan kata setan ataupun jin lah. Abah bajet yang ni memang manusia. Jadi Abah pun lap lah hammer tu dekat daun-daun hijau basah kat bawah tu kan. Abah pun pergi kat rumah balik. Time tu mak pun dah masuk ke dalam. Mak nak pergi masak lah. Jadi dalam masa yang sama, aku dengan adik pun mengikut mak lah pergi ke belakang kan, nak tengok mak beli apa kan. Okey, bila Abah sampai je depan rumah, Abah pun simpanlah hammer tadi. Abah pun masuk ke dalam rumah, pilah kat kami kan, kat dapur. Abah pun cakap dekat mak nak mandi sat. Time tu Abah mandi dekat bilik air atas rumah je lah, bilik air kecemasan yang Abah buat dekat mak tu kan. Sebab Abah malas nak mandi kat bawah. Time tu lampu dekat tandas bawah tu rosak. Salah satu sebab Abah tak mandi di bawah lah. Lagi satu water pump. Kalau rumah dulu-dulu, water pump tu dia bubuh dalam telaga lah. Rumah-rumah dulu banyakkan tak ada meter kerajaan lagi kan, akan pakai water pump tu. Water pump tu rosak.
Jadi nak sedut ayak naik tak boleh lah. Macam dalam rumah kebanyakan dah pakai meter kerajaan kan. Jadi ayak ada lah. Jadi bila abah dah selesai mandi je, abah pun ke depan lah. Sebab abah nak sembahyang sekali time tu, sembahyang isyak. Jadi bila abah dah selesai je sembahyang isyak, abah pun ke dapur balik lah. Nak tengok kami buat apa. Abah nampak je aku dengan adik kat situ. Bukan nak tolong mak pun, ambil kertas nontiang tu. Alasan awal je kata nak tolong. Abah pergi kat mak lah, nak tolong lah apa yang betul. Tengah abah duk tolong mak tu, time tu aku dengan adik duk menontiang lagi lah dekat tempat ruang makan tu. Tapi duduk kat atas lantai lah. Sebab nak bubuh meja memang tak boleh aku rasa rumah tu. Sebab ada tinggi ke atas, tak pergi bubuh meja aku rasa ke lantai bawah lah. Okey. Semasa kami duk melukis lah senang cakap. Semasa kami duk melukis tu, lepas tu abah pun duk tolong mak, kami terdengar bunyi ada orang duk menyembang kat bawah. Bukan kata menyembang macam kita ni hurah-hurah, tak. Dia macam berbisik. Tapi berbisik tu hang tak faham kata butir dia tau. Bila dah terdengar lah, aku pun lari lah dekat abah. Aku tepuk-tepuk bawah abah. Aku cakap kat abah, "Abah, dekat luar ada orang sembang." Adik pun main dekat aku juga, dekat abah juga. Time tu mak duk masak ikan dekat atas belanga. Adik pun cakap benda yang sama. Selepas je adik tu cakap, di perantaraan ruang makan pertama dengan ruang makan kedua, ada celah juga. Ada celah kosong. Macam mana di ruang tamu pertama dengan ruang tamu kedua, kan ada celah kosong tu kan. Okey, tapi yang di dapur punya, abah tak tutup. Sebab apa abah tak tutup? Sebab kami ada belah kucing. Jadi kucing akan keluar kat situ untuk turun berak ke kencing apa kan. Taklah dia berak dalam rumah. Okey, di lubang tu ternampak bayangan kepala orang. Okey, mesti hampa fikir, dia ni apa saya? Setiap kali cerita mesti ada mata, ada kepala, ada mata kat celah. Aku cerita tu sebab rumah aku dia atas. Jadi kalau aku nak nampak orang seketui ni, memang payahlah sebab bawah rumah gelap. Sebab apa aku cakap aku ternampak mata di situ? Dia macam mana tau? Ni lubang. Okey, contoh ni aku cakap tunjuk lubang. Dia tunjuk mata macam ni. Okey, tak nampak pula ni. Dia tunjuk mata macam ni. Okey, hampa bayang Aku bagi hampa bayangan. Hampa bayang lah, ini lantai rumah. Hampa duduk dekat lantai rumah pertama. Lantai bawah lah. Okey, bawah ni kosong. Lepas tu ni lantai kedua. Di situ ada celah kosong, betul tak? Okey, bayangkan ada orang di bawah. Di situ hampa nak mata saja. Apa perasaan hampa? Okey, sambung balik. Bila kami ternampak aja mata di situ, abah tentu pula duduk tengah pegang pisau. Pisau duk potong-potong tadi kan. Abah pegang pisau tu, tak ada tunggu dah. Abah pergi dekat pintu tengah. Aku dah cerita dekat video sebelum ni, pintu tengah tu ada tangga kan. Abah pergi kat situ, abah terjun. Tak ada turun pelan-pelan dah, terjun. Dah tinggi kan. Terjun ke bawah. Abah ternampak dia bayangan tu. Abah terus baling pisau tu. Tercucuk dekat bawah, melekat. Lembaga tu menjerit. Memang sekuat-kuatnya. Jadi bila abah terdengar je makhluk tu menjerit, memang kuat. Sedangkan aku dekat atas dengan adik, mak pun boleh terdengar jeritan tu. Abah pun panggil aku, suruh ke depan ambil torchlight. Jadi aku berlarilah ke depan, ambil torchlight. Torchlight tu besar. Besar torchlight kalau oren, Energizer ke apa kan, Everready. Besar tu, bateri 4 segi tu. Bila aku dah ambil je torchlight tu, aku berlarilah ke pintu tengah. Aku pun balinglah torchlight tu dekat abah. Sebab aku nak turun, aku takut. Jadi abah pun capailah torchlight tu. Abah suluh. Ternampaklah makhluk tu. Makhluk tu dah macam kita macam kita nak ready berlari lah. Tapi yang kaki sebelah kena pisau tu, dia tak boleh nak macam mencangkung lah. Pisau tembui. Pisau tu yang macam hard chef dia pakai, pisau panjang tu, tajam kan. Pisau tu memang tembui. Ternampaklah darah duk mitik kat situ kan. Abah cakap darah kan, kita bergerak tau. Lepas tu abah cari, siapa tu? Lepas tu lembaga tu pusing kat abah. Dengan kaki ada pisau je, tembus tu. Dia pegang dekat hulu pisau tu dah, takut bergerak kan. Dia pusing je dekat abah.
Dia menyeringai. Bila dia menyeringai je, time tu Abah terperasan mata sebelah dia warna merah. Lepas tu Abah terkejut. Abah macam nak terlepas toslet Lepas tu Abah pegang balik. Lepas tu Abah cakap kat aku, Wan, hampir ambil kat dapur satu lagi parang. Lepas tu mungkin lembaga tu terdengar Abah nak ambil parang satu lagi kan. Ada yang aku cerita itu yang kawan abang aku nak libas dekat lembaga serigala jadian tu, tapi tertakik dekat tiang rumah. Parang tu panjang, parang tu aku panggil parang lading. Jadi aku pun lari dekat mak, aku minta parang tu. Mak cakap aku bawa hati-hati. Aku pegang macam pegang pedang, berlari. Bila dah sampai kat Abah pun dah naik lah time tu. Aku cakap kat Abah, ini parang. Abah ambil lah parang tu. Bila dah sampai ke ruang dapur balik, mak pun tanya dekat Abah, apa benda tadi? Lepas tu Abah cakap, tak tahu lah anak haram mana, tak tahu. Ni nak main mengendak anak darah orang ni. Lepas tu mak pun cakap, nak mengendak aku apa? Aku bini hang. Lepas tu Abah cakap, tu yang aku heran, rumah kita bukan anak darah. Semua dah, semua botol Abah cakap. Jadi Abah pun cakap dekat mak, tak apalah, kita tak payah fikir apalah, kita makan dulu. Bila dah selesai makan, kami ke depan dah. Mak pun teruskan kerjaan dia balik, iaitu menjahit. Macam abang tahu, mak selalu dapat tempahan menjahit. Walaupun mak tak sihat, mak tetap ambil juga tempahan. Time tu pula Abah tengah baca Quran. Adik macam biasalah main kat tepuk. Bila aku nampak je adik aku duk main kat tepuk, aku masuk bilik, aku ambil kad aku, main dengan adik aku kat situ. Lukisan yang dekat dapur tu tinggal kat situ lah. Lepas tu mak cakap kat aku, nak main tu boleh, pergi simpan dulu. Drawing block hang, pensel-pensel apa semua simpan. Aku tak mau serak-serak, saya aku ambil tu, aku bakar. Aku dengan adik kelang kabut pergi dapur, nak ambil lah drawing block tu dengan pensel. Jadi bila kami dah sampai kat ruang makan pertama tu, kami ternampak drawing block tu masih ada orang melukis. Pensel bergerak duk lukis. Kami ternampak tu, ke depan balik. Tak ada, tunggu dah. Bila dah sampai ke depan, mak bertanya, dah simpan dah? Tak mak, ada orang duk lukis. Mak berhenti menjahit, mak tengok. Ada pandai hang lah. Mak sambung menjahit balik. Aku pun pergi dekat Abah. Aku tepuk juga bau Abah. Memang pantang lah kalau Abah tengah baca Quran, kami kacau. Tapi disebabkan kami nampak kejadian tadi tu, terpaksalah aku dengan adik panggil Abah juga. Kami tepuk bau Abah. Lepas tu Abah kali dekat kami ceritalah. Abah pun ikut kami ke dapur. Nampak lukisan tu masih dilukis. Pensel ni duk lukis. Tak tahu dia lukis apa benda. Dalam masa yang sama, terdengar pintu bilik Tok Lam Besar terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Memang hempasan yang kuat lah, sampai bergegang bilik tu. Lepas tu dekat belanga yang mak duk gorengkan tadi kan, sudit kita duk kali ikan goreng tu kan, dia duk angkat minyak macam duk kuih-kuih minyak kan. Lepas tu Abah pusing tengok semua. Jangan kacau depa, Abah cakap gitu kan. Diam. Lepas tu sekali lagi kami terdengar bunyi orang bercakap dan batuk. Bila terdengar macam tu kan, Abah cakap dia pergi depan. Bila kami dah sampai ke depan dengan Abah apa, tentu mak masih lagi menjahit, kami terdengar ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Awal tu Abah ingat dia lah, iaitu abang aku. Jadi aku pun jawab, Waalaikumsalam. Lepas tu Abah pun cubit aku. Sebab apa Abah cubit aku, orang bagi salam tu tak penuh. Macam mana aku cakap tak penuh? Macam kita kan Assalamualaikum kan, dia tak ada, dia Assalamualaikum. Bila Abah putih aku lah, aku cakap putih lah sana. Bila Abah putih aku dah faham lah, iaitu aku dah tersalah buat sesuatu. Time tu adik aku dah lari pergi kat mak dah, duduk sebelah mak. Jadi aku dengan Abah pun pergi dekat pintu, buka sikit pintu tu, tengok macam celah pintu tu kan. Kat celah pintu tu buka sikit kan, ternampak lah lembaga hitam tadi tu duduk dekat beranda depan, berdiri tengok. Lepas tu
Bila Abah ternampak tu kan, Abah terus buka pintu. Tentu aku tahan pintu. Abah jangan Abah. Abah cakap tepi. Abah dah buka pintu. Abah cakap hang nak tambah. Aku tahu hang lah yang jadi orang minyak tu kan. Dia senyum, nyeringai lagi, hilang. Dan di tempat yang dia berdiri tu adalah macam ada bekas terbakar sikit. Lepas tu di situ ada 7 biji beras kunyit, ada sebiji kemian dan daun macam daun sirih tu. Daun apa, tapi daun tu tak boleh makan. Kalau hampa tahu daun tu panggil daun apa, hampa boleh komen dekat bawah. Aku nak tahu jugalah nama daun tu. Okey, bila Abah tak nampak je benda tu kan, Abah pun pilah dekat benda yang makhluk tu tinggal kan. Ambil lah Abah benda tu, bubuh dalam satu bekas mangkuk putih. Abah nak tengok apa yang terjadi. Abah ambil, Abah buatlah ayat ruqyah. Abah tuang dalam bekas yang Abah bubuh barang-barang lembaga orang minyak tu letak tadi. Selang tak berapa lama, abang aku balik dengan kawan-kawan dia lah. Dan dalam masa yang sama juga Abang Man Balak pun ikut dari belakang lah. Tapi abang aku dengan kawan-kawan dia dah sampai lah, duduk di beranda depan tu. Dia pun nampak lah bekas yang terbakar tu kan. Tentulah yang Abang Man pula main. Bila Abang Man turun je sampai dekat pokok rambutan tadi tu, bunyi kedebuk. Memang darah. Hampa tahu tak macam buah durian tu kedebuk kan, atas tanah darah bunyi kan. Di situ bunyi lah, aduh. Lepas tu kami ternampak Abang Man tolak basikal dengan belakang dia pegang ni. Tangan dia macam ni. Tangan dia tahan ni. Tahan tu. Bila sampai ke depan, Abah tanya, awak tangan duduk kat belakang? Duduk simbang tu apa? Buat parang kat belakang? Tak, Abang main tengok saya kat belakang saya. Tu Abah pun buka dah lampu untuk tanah ruang depan rumah tu. Bila Abah dah buka je, Abah turun lah bawah. Lepas tu Abang main pusing belakang. Buah durian besar ni. Besar ni ada di belakang. Lepas tu Abah pun ambil buah tu, Abah letak atas beranda. Abah pun tanya kat Abang Man, macam mana buah durian ada kat belakang hang? Abang Man cakap, awal tu dia turun, dia teringat macam ada sesuatu lalu dekat belakang dia kan. Jadi Abang Man tak fikir lah, kata apa benda tu kan. Dia jalan lah macam biasa, jalan turun ke bawah. Dia cuma teringat macam bunyi wuf. Tak-tahu ada benda dekat belakang. Sebab tu yang kami teringat buk punya dekat tu kuat tu. Bila dia rabah dekat belakang, dia rasa tajam, dia dah tahu itu buah durian. Itu yang dia pegang buah durian tu sampai dekat depan rumah. Bila Abah dah cabut buah durian tu, Abah pun minta dekat abang aku suruh ambil parang. Bila belah aja buah durian tu, dalam tu semua ulat. Semua ulat. Sebab apa aku cakap dalam tu semua ulat? Buah tu bukan buah masak, buah putik. Buah putik ni maksud buah tak masak lagi lah. Bila dah ternampak je berulat dalam tu, Abah pun angkat lah dulang yang ada buah durian tadi berulat tu, buang ke bawah. Bila buang je dekat ruang tamu depan tu, terdengar dalam dosa durian tu, Abah cakap dekat Abang Man, hang tidurlah rumah aku lah ni, boleh kita sembang-sembang sikit. Jadi Abang Man pun tidur dekat rumah. Abang Man ni dia suka main kat rumah sebab dia nak dengar huraian daripada Abah tu lah, bab Usuluddin apa kan. Kalau orang tak kenal Abah aku ni, orang kata betul ke dia ni duk ngajak bab Usuluddin apa kan. Okey, sambung balik. Jadi bila semua dah masuk ke dalam, kawan-kawan abang aku dengan abang aku duduklah dekat ruang tamu kedua, duk sembang-sembang lah betul kan. Lepas tu Abah dengan Abang Man pergi ke dapur, dekat ruang dapur pertama, duduklah di situ. Sambil-sambil tu Abah bancu kopi apa kan. Dia pun duduk sembang kat situ. Disebabkan duduk situ rasa tak puas, panas kan, Abah angkatlah dulang tu dengan Abang Man, pergi dekat beranda kedua. Duduk di beranda kedua tu ada angin sikit lah. Tengah mereka duduk berbincang, duduk hurai-hurai bab agama ni, terdengar orang tampak dinding beranda. Memang derah. Sebab apa aku cakap memang derah? Papan dinding beranda tu tercabut. Bila Abah ternampak je dinding beranda tu tercabut, Abah dengan Abang Man
turun ke bawah, abang aku dengan kawan-kawan dia tak ada tunggu lah, pun follow abah aku turun ke bawah. Bila sampai di bawah, tak nampak apa, cuma nampak macam ada selit satu bulu, macam bulu ayam tu kan, dekat celah beranda rumah. Dengan di bawah tu ada bekas tapak kaki warna hitam. Jadi aku pun turun dekat beranda tu, aku suar kepala kat celah beranda tu, yang dinding tapan cabut tu kan. Aku suar tu, tanya, abah apa benda? Tak tahu lawan, masuk dalam lah, duduk dalam. Abah dengan abang Man, abang aku dengan kawan dia, naiklah duduk dekat beranda pertama tu. Mereka duduk situ sampai pukul 3 pagi macam tu kot. Lepas tu mereka tengok tak ada apa, semua masuklah, masuk tidur. Keesokan pagi tu, bekerjalah mereka macam biasalah. Abang aku pun pergi ke sungai Purat Basiak balik dengan kawan dia Syukri tu. Abah aku pun mulakan bekerja macam biasalah. Uncle Mangku jumpa abah lagi, beritahu yang rumah dekat kampung seberang, anak dia kena rogul dengan orang minyak. Lepas tu abah pun cakap dekat Uncle Mangku, malam ni aku balik awal kot, aku tak sedar hati lah, sebab malam semalam kat rumah aku kena kacau ni. Jadi abah pun telefon dekat kawan abah, iaitu Pakcik Hassan. Dekat video sebelum ni aku ada cerita pasal Pakcik Hassan tu. Dan Abang Mak Ali, macam aku beritahu kat video sebelum ni, Abang Mak Ali ni kalau abah telefon, dia pasti akan main. Tak pernah lah kata abah telefon je dia tak main kan. Melainkan dia betul-betul ada hal kecemasan baru dia tak main. Bila abah dah telefon je Pak Hassan pun panggil Mak Ali apa kan, bagi tahu kata abah panggil. Lepas tu Pak Hassan ada panggil lagi 2 orang ke 3 orang macam tu pergi ke rumah. Jadi selepas isyak tu, mereka semua sampai di rumah. Abang aku macam biasalah, kawan-kawan dia tu yang selalu ada siapa? Abang Mangkucin dengan Syukri lah. Yang tu lah yang selalu ada. Yang selebih tu jarang ada lah. Biasanya tak main lah kalau abang aku panggil. Yang 2 orang tu memang akan main. Mereka memang kawan baik abang aku. Sekali aku tengok mereka ni kan, mereka 3 lah, abang aku dengan Syukri dengan abang Mangkucin tu kan. Jadi macam apa? Macam Doremi. 3 orang. Jadi bila je semua dah sampai, berkumpul lah di beranda pertama tu. Lepas tu abah cakap, tak apalah macam ni, kita masuk di dalam, kita duduk dekat ruang dapur kedua. Dekat ruang dapur kedua tu dekat lah sikit dengan tempat memasak kan. Lepas tu abah pun cakap dekat mak, tolong masak ayam. Macam aku cakap dekat video sebelum ni, rezeki kami alhamdulillah sentiasa ada, sentiasa mencukupi. Allah sentiasa bagi rezeki, Allah sentiasa bagi cukup rezeki ni. Sebab setiap kali pergi ke dapur nak jamu orang apa makan kan, rezeki yang aku cakap tu kan tak pernah berkurangan lah. Makanan yang dekat dalam rumah tak pernah berkurang, baik gula, baik minyak, baik apa pun kan, tak pernah berkurang. Rezeki Allah bagi ni memang menakjubkan lah, aku cakap memang menakjubkan. Sebab cara Allah bagi rezeki, kita tak tahu macam mana, tak tahu rezeki kita dapat, tak tahu rezeki kita ada. Cuma kita je tak pandai bersyukur. Itu je yang aku boleh cakap. Okey, setelah semua sampai di dapur, tentu aku dengan adik aku pun duduk dekat mak lah, tolong mak bantu hayang apa. Tentu aku dengan adik angkat dulang lah. Adik angkat dulang roti petak, aku panggil roti petak lah, roti lemak segi 4 tu aku panggil roti petak. Dan aku angkat dulang cawan. Disebabkan aku nak angkat dulang tu besar, Abang Man main kat aku, tolong aku angkat dulang tu. Lepas tu Abang Man cakap kat aku, tak apa, bagi dulang ni kat abang, hampir tolong mak weh. Aku pun pergi dekat mak, aku ambil lah jak ayam kopi besar. Aku rasa jak tu dengan aku kena angkat 2 tangan dah. Dan tu pula Syukri nampak aku tu angkat tu, Syukri lari mak aku, dah Wan, bagi kat aku, jak ni besar, sagi hang duduk dalam jak ni. Lepas tu Syukri pun angkat lah jak tu. Di situ aku ternampak lah keharmonian semua orang dalam rumah tu lah. Walaupun kami bukan keluarga yang sama, tapi saling membantu lah. Di situ nampak dia. Mungkin dari situlah abah didik aku cara menghargai orang walaupun tak kenal. Tapi itulah, orang ni bila
Jadi bila dah angkat hidang apa semua, duduklah bersembang dekat situ. Dalam dia duduk berbincang tu kan, Pak Hassan pun beritahu, kita perlukan benda ni. Aku terlupa nama apa lah Pak Hassan cakap benda tu. Tapi benda tu memang kalau orang belajar ilmu hitam untuk jadi orang minyak apa ni kan, memang mereka takut benda tu. Aku tak ingat benda tu. Bila Pak Hassan cakap dia nak benda tu, lepas tu Abang Man cakap, benda tu pun boleh dapat. Baru ni aku pergi duduk tanam balok dekat. Aku tak ingat Abang Man tanam balok di mana, tapi aku boleh kata Abang Man ni hebat sebab apa tau? Daripada rumah sampai ke bukit yang dia tanam anak balok tu, dia berbasikal. Bukan naik motor. Itu yang aku boleh respect kat dia. Aku tak tahu dia makan binatang penama. Mungkin dia makan muntah badang kot. Okey, bila Abang Man cakap dia boleh dapat benda tu, lepas tu Abang cakap, alhamdulillah kalau macam tu, kita carilah barang tu esok. Nak disingkatkan cerita, Abang Man pun inilah tempat yang dia nak ambil barang tu. Bila dah ambil dia barang tu apa semua kan, aku pun tanya lah kat Abah nak buat apa barang tu Abah? Oh, adalah, nanti hantar lah. Abah cuma cakap macam tu je. Aku time tu memang nak tahu jugalah Abah nak buat apa kan. Okey, nak disingkatkan cerita, mungkin kebetulan Allah nak membantu. Petang tu dalam pukul 6 lebih macam tu, kawan mak dia main rumah, main hantar kain nak buat baju lah. Main pula dengan anak dia anak perempuan. Aku rasa dalam 13-14 macam tu lah. Aku rasa mungkin orang minyak ni dia ada satu deria bau tau. Deria bau dia ni kan, dia boleh bau tak mana ada perempuan, tak mana ada anak dara, tak mana boleh tiba anak dara orang. Mungkin dia ada spesialis kat situ kan. Mungkin dia terbau kan, kata ada anak dara dekat rumah aku. Aku time tu pula dengan Abah, dengan Pak Hassan apa kan. Time tu Pak Hassan, Abang Man pun semua sampai duduk di ruang tamu kedua, di mana tempat yang aku duduk main dengan adik aku selalulah duduk di situ. Dalam kami duduk kat situ, time tu mak pun dengan kawan dia dengan anak dara kawan mak tu duduk dah dekat sebelah mak, duduk menyembang lah nak buat baju kat untuk anak dia apa dengan kat dia apa kan. Terdengarlah kami di bawah ada orang berjalan. Laju, memang laju sampai di bawah betul-betul lantai mak aku duduk dengan kawan dia apa ni, kena tepuk ni, terangkat lantai tu, terangkat, boleh kata memang terangkat. Aku tak tahu orang minyak ni dia nak main balon anak dara orang kan, nak main bagi pelikuk rumah orang. Tentu pula mungkin cemer orang sebut apa, kebetulan mungkin kebetulan abang aku dengan kawan dia, dua orang tu, Supri dengan main kucing tu lah. Mereka sampai, mereka ternampak dia makhluk orang minyak tu dekat bawah. Apa lagi, tinggal bersekat, lari sampai dekat orang minyak tu. Yang abang main kucing tu lari dengan flanking, terkajang kena tengkuk. Orang minyak tu kena bila dah kena jadi macam tu, memang terperosok dekat atas lantai, hilang. Lepas tu naik dah mereka di atas rumah, jumpaklah dengan Abah apa. Time tu dalam rumah ada yang kelang kabut lah, sebab time tu juga anak kawan mak tu kena rasuk. Macam histeria lah, kena histeria kan. Time tu Pak Hassan duduk ni lah berubat kan. Alhamdulillah anak dia pun dah semakin tenang balik, dapat diubatkan. Okey lah, aku rasa sampai di sini dulu kot cerita aku, sebab ni aku rasa dah dekat beberapa minit dah ni, lebih setengah jam dah. Nanti aku akan sambung di episod kedua, cerita gangguan orang minyak dan apa yang terjadi dekat orang minyak tu. Dapatkah dia ditumpaskan? Dah macam movie pula kan. Padahal cerita pengalaman dekat kampung abah aku lah. Lagi satu, aku buat video ni, aku nak bagi tahu kat hampa, buruk bila kita belajar ilmu hitam ataupun sihir, dan apa yang terjadi sekiranya kita belajar ilmu macam ni. Tak diberkati Allah. Itu yang aku cakap. Okeylah, terima kasih kepada hampa dan Assalamualaikum.